Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, ma taufiqi wal intisamiyya illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Rabbana afrih alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna ala qamil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Quran Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bi lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, hari ini kita masuk kitab Bulughul Maram, muka surat 212, hadis 433. Sebelum itu kita akan masuk hadis 432 yang baru ni kita tak akhirkan. Hadis 432, 433. Sebelum kita masuk hadis, sementara nak tunggu Dev tu hormat buka kitab bersedia, kita dengar 2-3 hadis. 2-3 hadis kelebihan menuntut ilmu ni. Kita tengok sahabat Nabi yang nama Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadam Nabi yang pertama. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Malik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, man kharaja fi talabul ilmi, mana-mana orang keluar daripada kawasan rumah dia dengan niat untuk menuntut ilmu. Dengan niat dia keluar tu, niat dia aku nak mengaji malam ni. Masa kita baca doa, Allahumma rzuqna, kita kata Allahumma ftah lana qulubana fi talabul ilmi. Allahumma ftah lana qulubana fi talabul ilmi. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukalah pintu hati kami, betul-betul kami nak mendalami ilmu, biar ilmu ni duduk di dalam. Wa yusabbitu bihi fuadak, dia duduk di tempat tu, biar ilmu ni bersama-sama dengan kita sampai kita mati pun dia teman duduk di kubur kita. Kan Nabi kata, bila mati 3 benda yang akan masuk di kubur, salah satunya ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang kita mengaji manfaat. Ilmu tu akan duduk sama-sama dengan kubur kita. Maka Nabi kata kepada Anas bin Malik, wahai Anas, man kharaja fi talabul ilmi, mana-mana orang dia keluar daripada kawasan rumah dia fi talabul ilmi, dengan niat nak menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Sepanjang dia mai di sini, sepanjang dia mai, Nabi kata fahuwa fi sabilillah, dia ada di jalan jihad, di jalan Allah Ta'ala, hatta yarji', sampai dia kembali balik. Pahala ganjaran orang yang mai dengan patah balik sama kedudukan dia macam orang fi sabilillah. Fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Pahala ganjaran kita yang mai ni, kata Nabi ke Anas, dia mai dengan dia patah balik macam dia duduk dalam perjuangan fi sabilillah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Hadis yang kedua, an Sakhbarah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakhbarah ni dia selalu mengharapkan, ya Rasulullah, macam mana aku ni macam mana dosa aku ni boleh hilang pada diri aku. Aku ada dosa, tapi nak hilangkan dosa diri aku ni macam mana, ya Rasulullah? Sakhbarah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, Nabi kata, man talabul ilm, mana-mana orang duduk di medan mengaji, duduk mengaji, kana kafaratul lima madha,
kana kafaratu lima madha. Adalah dia, Nabi kata, kafara lima madha, dosa-dosa yang lampau gugur. Kita main ni dosa-dosa sebelum kemarin, main dulu sampai ke waktu ni, kita main semua Tuhan gugurkan dosa kita sepanjang duduk di sini. Sampai Allah kata kat malaikat, qad ghafartu lakum, qad ghafartu lakum. Allah kata kat malaikat semua, malaikat yang main, Tuhan tanya, Tuhan kata, wa ashhidukum, aku bersaksikan atas diri aku wahai malaikat, inni qad ghafartu lahum, aku dah ampunkan semua dosa orang yang main dalam majlis ini. Maka malaikat kata lagi, ada orang main, malaika minal malaika, dari banyak-banyak malaikat, ada malaikat yang kata ke Allah, ada orang main bukan nak menuntut ilmu, dia main nak lepak saja, bukan nak mengaji pun. Ada main duduk di luar nak menjaga, ada dia main duduk dekat luar-luar tu. Allah kata kat malaikat-malaikat, selagi mana dia duduk di kalangan suasana mengaji ni, aku ampunkan keseluruhan dosa, walaupun dia main untuk lepak sekalipun, walaupun sekadar duduk sekalipun, walaupun duduk di luar sekalipun. Malaikat kata ke Allah, bukan semua main nak mengaji, tapi Allah Ta'ala beritahu, qad ghafartu lahum, aku dah ampun dosa. Sakhbarah tanya kat Nabi, macam mana cara aku nak gugurkan dosa aku ni? Maka Nabi kata, man talabul ilm, hang cuma jadi pelajar ilmu saja, hang menuntut ilmu saja, kana kafaratul lima madha, Allah Ta'ala akan gugurkan semua dosa kita. Allahu Akbar kabira. Tengok hadis Zaid bin Harith, Zaid bin Harith As-Suda'i radhiyallahu anhu, dia kata apa? Nabi kata apa kat dia? Nabi kata kat dia, man talabul ilm, mana-mana orang pergi menuntut ilmu, duduk suasana mengaji ni, takaffalullah birizqi, Allah jamin rezeki orang mengaji. Allah tak akan bagi berlubang rezeki kita. Allah tak bagi kita hidup dalam keadaan berlubang, berhutang, tak. Dia selalu datang, macam mana aku nak settle masalah hutang aku, masalah kesusahan aku. Nabi kata, hang cuma jadi pelajar ilmu saja, hang duduk di kuliah ilmu saja. Takaffalullah birizqi, Allah jamin rezeki bagi orang yang duduk di kuliah-kuliah ilmu. Jadi hari ini kita duduk kuliah ilmu ni, kita dengar pada hadis Nabi daripada Anas, Nabi kita jadi pelajar ilmu saja, fi sabilillah, macam berjuang di jalan Allah Ta'ala. Yang kedua, daripada sahabat Nabi Sakhbarah, dia takut dosa dia, hang duduk di kuliah ilmu, dosa akan gugur. Yang ketiga, Zaid bin Harith, yang hidup dia tak menentu, duduk di kuliah ilmu, semua Tuhan jamin kehidupan hang. La haula wala quwata illa billah. Besarnya kelebihan kita duduk di kuliah ilmu ni. Allahu Akbar kabir. Tengok hadis kita muka surat 212. An Aisyah radhiyallahu anha fi qissat as-salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas. Aisyah radhiyallahu anha, dia nak cerita tentang salat Nabi semayang dengan sahabat-sahabat, dengan manusia. Dengan manusia. Wa huwa marid, sedangkan Nabi sakit. Kita tahu Nabi ni sakit sangat. Nabi ni kalau sakit sikit Nabi mai. Kalau sakit macam mana pun tak boleh jalan pun, tetap sahabat akan usung dan bawa ke masjid. Wa huwa marid, sedangkan Nabi sakit. Faqalat faja'a hatta dia kata jalisaan. Maka Nabi pun mai. Faja'a, telah datanglah Nabi SAW hatta jalasa inda Yasar Abi Bakar, dia duduk sebelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia duduk, Nabi duduk sebelah kiri Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fakana yusalli bin nas, fakana yusalli bin nas, baginda salat dia kata bersama orang ramai, bersama orang ramai. Fakana yusalli bin nas jalisan, Nabi duduk, Nabi tak mampu berdiri. Wa Abu Bakar qa'iman, sedangkan Abu Bakar berdiri. Sedangkan Abu Bakar berdiri. Pada asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata Abu Bakar, hang jadilah imam,
Nabi diam, Nabi memang tak mampu. Sampai Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Aku bagi tahu kepada bapa aku yang nama Rasulullah. Ya Rasulullah, dia panggil bapa dia, ya Rasulullah, Abu Bakar ni tak mampu jadi imam. Kalau dia jadi imam sekalipun, dia akan menangis, dia akan menangis, dia akan menangis. Dia lembut, dia tak boleh. Abu Bakar ni baca Quran nangis, jadi imam nangis, dia tak mampu. Tambah-tambah pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di sisi dia dan Nabi sakit. Maka Nabi duduk di sebelah kiri dia. Nabi bagi signal kat dia. Nabi duduk belah kiri dia. Nampak tak? Wa Abu Bakar dia kata qaiman, sedangkan Abu Bakar duduk. Abu Bakar berdiri. Nabi duduk, Abu Bakar berdiri. Yaqtadi Abu Bakar bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang mai semayang pada waktu itu depa mengikuti Abu Bakar. Mengikuti Abu Bakar. Depa tengok Abu Bakar berdiri, maka semua semayang pakat berdiri. Yaqtadi Abu Bakar bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqtadi Nabi salatil Abu Bakar. Dia kata kat sini, sedangkan Abu Bakar berdiri mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang ramai mengikuti solatnya Abu Bakar. Di sini maksud nak cerita kepada kita, imam boleh duduk kerana uzur, kerana adanya uzur, sedangkan makmum tetap berdiri. Tetap berdiri. Hukumnya imam boleh dikata solat dengan duduk kerana ada uzur. Katalah ditakdirkan pertama imam rakaat yang pertama dia semayang elok saja. Kita nak ambil daripada hadis ini. Mai rakaat yang kedua dia rasa dia tak larat, dia duduk. Maka kita nak ikut siapa? Kita kena ikut orang yang duduk di belakang imam. Orang belakang imam penting. Dia duduk di belakang, orang yang duduk di belakang imam. Tengok di belakang imam, kalau dia berdiri, kita semua berdiri. Semua berdiri. Walaupun imam tu apa? Walaupun imam tu duduk dan kita berdiri. Sebab dia duduk kerana ada keuzuran. Ada keuzuran. Tapi di tempat kita ni, kalau daripada rakaat ni pertama sekali dah start duduk, mesti makmum tak redha dengan dia. Sebab kita nak cari ditakdirkan imam. Dalam banyak-banyak imam kita tengok dialah boleh Quran, dialah boleh hadis, kelebihan dia, ada kelebihan yang banyak. Ilmu banyak kat dia dan dia layak untuk jadi imam. Cuma dia tak boleh berdiri saja. Berbanding dengan jemaah yang lain ada, tapi kelebihan tu jauh dengan dia. Maka orang lebih redha nak lantik dia. Bila nak lantik dia, dengan hati kata walaupun dia duduk, kita berdiri. Kita berdiri. Di tempat kita kalau buat macam tu, dia tak laku. Dia akan menimbulkan fitnah. Lebih baik kita panggil orang yang boleh berdiri untuk jadi imam. Kalau imam duduk, imam berdiri, semua nanti tak seronok. Nampak tak? Walaupun hukum tu ada. Nabi jadi imam, Nabi duduk di kalangan sahabat semua, ya Allah, berdiri, dia ikut siapa? Dia ikut Abu Bakar radhiyallahu anhu. Habis dekat tu. Yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW Nabi kata pada hadis yang kita pernah ambil hadis 432, yang mana Jabir bin Abdullah radhiyallahu, dia ada kaitan dengan hadis tu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu, hadis 432. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir bin Abdullah ni dia sahabat Nabi. Dan semua orang tahu bapa dia nama Abdullah bin Haram yang syahid dalam peperangan Uhud. Dia cincang lumat mayat dia. Lepas peperangan Uhud, semua pakat cari masing-masing syuhada. Dia cari tak jumpa. Jibril alaihissalam kata, Muhammad, tolong tunjuk dekat tolong tunjuk dekat Jabir bin Abdullah tu lunggukkan ketul daging tu, itu adalah bapa dia. Depa cincang, depa lungguk. Tak kenal yang mana kaki, tangan, seketul daging. Itulah bapa dia. Dia menangis. Nabi kata, hang tahu tak bapa hang kedudukan macam mana?
kedudukan bapa hang ni dalam semua para syuhada, bapa hang lah yang mengetuk Sayyidul Syuhada. Ketua kepada syuhada adalah bapa hang, Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram. Yang mana Allah tanya kepada Abdullah bin Haram, apa yang hang nak? Abdullah bin Haram kata, ya Allah, kembalikan aku di dunia, aku nak cerita kepada semua orang tentang kebaikan mati syahid. Betapa seronoknya kelazatan mati syahid. Izinkan aku nak cerita pada semua orang. Allah kata tak payah. Allah sendiri cerita dalam Quran untuk semua kita ambil tahu cerita dia. Allah kata balhum ahya inda rabbihim yarzuqun. Sesungguhnya dia tak mati, dia hidup di sisi Allah Ta'ala. Satu Nabi sayang kat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah dia mai kat Nabi bila mana di kalangan sahabat Nabi tak puas hati. Di kalangan sahabat Nabi tak puas hati tentang semayang Muaz bin Jabal. Salla Muaz bi ashabil Aisyah. Muaz maya Aisyah. Sahabat akan berjumpa dengan Nabi ni dua waktu yang paling banyak kerap. Pertama sekali subuh dia pernah semayang dengan Nabi SAW. Tapi bila semayang subuh dengan Nabi, dia pun tak nak gelap. Maksud dalam keadaan gelap sangat. Semayang subuh ni, sahabat semayang memang gelap. Kita semayang subuh dah cerah, ada sikit, ada cerah dia. Sebenarnya subuh masuk lebih awal. Subuh dah masuk lebih awal dah. Bab ni pasal ada live, tak boleh cerita panjang-panjang. Saat ni dia kata, dia bawa mail pula dah. Badak. Jadi ada benda dalam live ni, ada benda yang kita boleh cerita direct, ada benda yang kita tak boleh nak cerita semua. Pasal bila ada live, semua orang duk tengok. Bukan semua orang faham maksud kita cakap. Nanti dia bawa satu isu, tengok dia semayang subuh, sebelum waktu subuh dia ada semayang tak? Mampu aku. Mampu daripada. Sedangkan semayang subuh dah masuk dah? Dah masuk dah. Kita tak mau kacau ahli majlis fatwa atau falak. Kita ikut, kita follow. Macam di India, Pakistan, dia punya waktu dia contohnya subuh. Azan subuh pukul 4.30 ada, pukul 4.45 ada, pukul 5 ada, 5.30 ada. Kita pilih nak subuh yang mana. Dia subuh dia Masya Allah. Jumaat pun macam tu. Ada 12.30, ada pukul 12.45, ada pukul 2. Pilih. Kalau kita tak ada, lari ikut dia yang mana-mana. Ijtihad di kalangan mereka. Setengah ulama mengatakan, ya, Jumaat Nabi suruh segera cepat. Bila mana tergelincir mata, nampak bayang, terus semayang. Dia pegang hadis tu. Begitu juga dengan semayang subuh. Semayang subuh dia kata, nampak tak bayang? Gelap semayang. Bagi orang ada keyakinan dengan ilmu dia, kata dia sibuk. Ni pukul 6 semayang, aku ada kerja ni, aku nak pukul 6 ni aku nak ada kerja. Kalau dia yakin kita dah masuk, Allahu Akbar, terus. Tapi jangan kita buat tempat kita. Jangan. Ada benda di tempat kita ni, banyak benda kita tak nak bagi berpecah. Tak nak bagi berpecah. Ijtihad di sana memang ada. Kalau kita bumi sana, dia ada. Di sana dia ada. Kalau pergi India, Pakistan, azan kita tengok berpanjang-panjangan. Masa ijtihad. Maka sahabat akan semayang dengan Nabi subuh, masing-masing tak nampak di antara satu sama lain. Nak katanya betapa gelapnya semayang subuh masuk begitu awal. Itu dia. Waktu yang kedua, sahabat Nabi akan jumpa Nabi waktu maghrib. Maghrib barulah nampak muka masing-masing. Tapi sahabat kalau berkumpul waktu maghrib, Nabi tengok semua dah lain dah. Semua dah lain dah. Dah letih, sangat-sangat letih. Sangat-sangat letih. Bila lepas semayang maghrib dengan Nabi, sementara nak tunggu Isyak, ada duduk. Tiba-tiba Bilal iqamat saja, terus dia pamai lepas semayang. Ayat itulah dalil mengatakan bahawa bila kita duduk macam ni, kita tidur. Kita tidur. Bila dengar iqamat boleh semayang. Dia tidak membatalkan ayat semayang kita. Apa tu pula Ustaz? Sakit jantung. Dia bab tu akan datang.
Jantung tu nama dia jantung berlubang bab dia. Bab mana? Dia nanti ada kat belakang. Dah masuk belum? Dia akan masuk ke belakang ni. Dia nanti ada bab kat belakang ni, nanti kita tengok. Bab berkenaan dengan apa? Perkara-perkara yang membatalkan salat, kan? Perkara-perkara yang membatalkan salat. Tak apa, nanti kita jumpa. Baik. Oleh sebab tu dia lepas sembahyang maghrib memang letih sangat. Nabi tengok sahabat dia letih. Tiba-tiba yang jadi imam pada waktu tu adalah Muaz bin Jabal. Bila Muaz bin Jabal sembahyang, dia sembahyang dalam keadaan letih. Maka sahabat Nabi mengadu dekat Nabi. Jabir bin Abdullah cerita keadaan suasana bila mana Muaz bin Jabal jadi imam salat Isya. Fatawwala alaihim tawil. Dia baca dengan ayat yang panjang-panjang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tegur apa nama Muaz bin Jabal, aturidu an takuna ya Muaz fatan? Ya Muaz, hang nak jadikan fitnah ke? Ya, baca-baca panjang-panjang bagus, tapi orang di belakang hang orang letih tau. Depa lepas Isya depa nak balik jauh. Depa main masjid Nabi, raikan sembahyang berjemaah. Satu Nabi kata ada orang yang datang sembahyang jemaah, jangan kita lewat-lewatkan dia. Terutamanya bila kita tengok di belakang kita ada budak. Bapak buat main budak. Budak tu menangis sikit, terus bapak berlari masuk dalam bancok contohnya. Mana-mana. Ada budak yang main, ataupun ada ibu yang mengandung. Lepas tu ada orang tua-tua nampak dia mengaji dengan kita maghrib pun. Dia nampak letih macam tu. Maka Nabi kata, ya Allah ya Tuhan, jangan timbulkan fitnah. Itu hadis dia. Kita patah balik pada hadis 4334. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata dia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata, idza ammu ahadukum, bila kamu jadi imam kepada orang. Bila jadi imam kepada orang ni lah, ahadukum nas, bila nak sembahyang di belakang manusia, di belakang kamu semua, fayukhaffif, hendaklah kamu baca dengan keadaan bacaan yang apa nama, yang sederhana. Kalau boleh yang pendek-pendek, ayat yang menarik pendek-pendek, jangan baca yang panjang-panjang. Fa inna fihi musaghir, kalau kamu tengok di belakang kamu nak jadi imam ni, kita tengok macam kami katalah tempat kita buat di pondok pengajian, kita tengok yang main semua di belakang kita semua orang mengaji. Tak apa nak berpanjangkan, kita buat semuka. Contohnya subuh, macam tadi subuh kan kita buat dekat apa, surah Masakin. Pasal tengok semua okey, hujan dengan lebat nak mampu, sementara nak tunggu depa kita baca panjang, kita baca semuka lebih kita baca, sementara nak tunggu jemaah yang main tu. Nampak tak? Dan semua tu tengok yang belakang-belakang semua hero-hero, kuat-kuat belakang. Tak apa. Tapi kalau tengok 1, 2, 3 orang dah start ada berkerusi, kita kena standby. Saat ni dengan kursi, dengan dia terbalik, dia usaha. Nampak tak? Oleh sebab tu dia kata apa kat sini? Fa inna fihi musaghir, kalau ada di belakang kamu orang budak-budak, wal kabir, ada orang tua-tua di belakang kamu, wa dhaif, ada orang yang lemah, dia tak boleh nak berdiri yang lama. Nabi kata wazal hajah, ada orang ada hajat tertentu. Contohnya katalah masjid ni, kalau masjid orang duk singgah sangat banyak, maghrib orang singgah banyak, tu imam kena semayang secepat mungkin. Dia tengok saja ada orang luar duk masuk tempat pelancongan dan sebagainya. Macam tempat surah ustaz surah singgah. Semua orang kalau subuh kereta-kereta ke bas sekolah akan singgah untuk nak semayang. So Ustaz pesan dekat mereka, esok ni kita tukar dan kita pergi di Dengkil, di kita punya Darul Mahabbah, komplek kita. Masa tu kita suruh kita je baca panjang. Tapi bila mana melibatkan dengan kawasan taman, tolong baca yang pendek-pendek. Tolong baca 2-3 ayat cukup. Pasal yang main semua yang semayang pakai tai, dia pun nak pergi kerja dah. So jangan panjang, walaupun dia subuh. Wazal hajah, masjid kita tengok masjid Jami' ada Kuala Lumpur, dia baca ringkas.
Tak ada apa-apa dia baca. Masjid yang melibatkan orang lalu lalang, maka jangan, terutamanya bila orang dah datang masjid, jangan bagi dia apa nama, bagi orang nampak susah, jangan. Nabi kata fa in salla wahdak, Nabi tegur, kalau kita sembahyang seorang, fa in salla wahdahu, kalau kita sembahyang seorang, Nabi kata fal yusalli kaifa syaa, kalau sembahyang seorang terpulang berapa panjang nak sembahyang, terpulang berapa panjang nak sembahyang. Hadis ni muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ustaz tak baca lah maksud dia, Ustaz baca hukum dia. Imam dia kata membaca surah, dia kata yang sesuai dengan kemampuan makmum untuk dia kata mengikuti adalah sunnah. Jadi imam ni dia kena pandai teka bagi orang suka main masjid kita. Dia kata masjid ni bagus lah, terutamanya Jumaat. Kita tahu Jumaat yang paling mulia sekali, hari yang paling mulia sekali. Tapi nak buat macam mana? Dan kita mengaji bab-bab Jumaat, banyak kelebihan Jumaat. Sampai Nabi kata adallu man kana qablakum, nak tengok ada orang yang sesat sebelum pada kamu. Mereka ini Yahudi mempertahankan hari Sabtu, mereka ini orang Nasrani mempertahankan hari Ahad. Faja'a fahadakum, datangnya hari Jumaat ni nak bagi petunjuk hidayah kepada kamu. Yaumul Jumaat, hari yang datang untuk nak bagi hidayah petunjuk kepada kamu. Dia Sayyidul Ayyam, dalam banyak-banyak hari yang dekat di sisi Allah, hari Jumaat, hari di mana ya Allah diciptanya Adam Jumaat, dikeluar daripada syurga Jumaat, dimasuk syurga Jumaat, dimati Jumaat, hari yang menentukan hari Jumaat, kiamat Jumaat, hari yang mana doa Allah teringin nak dengar doa kita Jumaat. Maka kalau kita ada peluang dapat Jumaat, kita raikan. Kita jangan cakap masalah kalau cuti Jumaat pun hampa pergi di mana, Bangkok ke mana, Thailand. Jangan cakap macam tu. Itu orang tertentu. Ada orang yang kita tengok yang nak jaga ibadat dia. Kita tengok orang yang nak jaga Jumaat. Dan kita baca hadis-hadis Jumaat, banyak kita tak boleh nak laksanakan. Terutamanya Nabi kata, aku dan sahabat aku akan datang awal Jumaat. Kami pastikan awal. Kami tak akan tidur sebelum Jumaat. Kami tak akan makan sebelum Jumaat. Kami akan makan lepas tidur dan makan lepas Jumaat. Walaupun kita baca kelebihan hadiah di Jumaat, kita tahu Jumaat diperbanyakkan selawat, kena baca surah Kafi. Kalau orang tengok di Kuala Lumpur, dia kerja, dia tak dan dia balik malam Jumaat tu dah dekat 6 Maghrib tambah ni banjir pukul apa sampai rumah 10-11. Besok pagi-pagi kelang kabut nak pergi kerja. Kadang-kadang bila kerja lepas awal pukul 12, dia masuk di masjid pukul 12, melempar. Kalau masjid wilayah kita tengok di bawah, sadaqallahul azim, semua habis, bakar-bakar jenazah semua di bawah tu. Surah Kafi ke mana apa semua tak ada, pasal letih. Ustaz pernah khutbah di masjid dekat dengan Universiti Melaya, sampai Tok Bilal tu kata apa, minta semua kalau boleh jangan makan berhenti nak azan lepas pada Jumaat kita makan. Peti cadangan semua syorkan. Kami mana boleh makan lepas Jumaat, lepas nak kerja. Pihak masjid tolonglah izinkan kami nak makan waktu ni. Sampai ada. Jadi orang yang nak cakap masalah Jumaat ni, dia kena fikir macam mana masyarakat kedudukan bawah. Pasal kita duduk di bawah dengan samping. Sampai ada kita tak turun masyarakat. Turun tengok macam mana kesusahan masyarakat dengan Jumaat. Kalau dapat Jumaat, alhamdulillah. Jangan kata Jumaat Jumaat ada dalam Islam, ada cuti Jumaat. Kita tanya balik, Sabtu ada tak dalam Islam cuti? Ahad ada tak? Nampak tak? Tak boleh cakap macam tu. Kita cakap apa benda yang menguntungkan Islam, kebaikan untuk Islam, okey. Itu je. Kalau tak dapat, tak apa. Kalau dapat, alhamdulillah. Itu je. Kita usaha nak bagi cantik. Nak bagi cantik dapatnya Jumaat. Supaya khutbah pun tak kalang kabut. Ini kalau khutbah kita lebih sikit, pakai lari habis. Tak nampak. Yang kata sembahyang sunat lepas pada Jumaat. Kalau sembahyang dalam masjid berapa? 4. Kalau balik di rumah 2. Kita nak didik masyarakat dengan Jumaat, tak dapat. Nampak tak? Walaupun kita baca hadis-hadis Jumaat, kelebihan dia,
Nabi kata apa? Nak tengok hati manusia tu, tengok Jumaat dia. Macam mana pendekatan dia dengan Jumaat. Nak tengok hati orang munafik, nak tengok hati jiwa manusia dengan Jumaat. Pasal Allah kata fajaa, telah datang hari ini, fahadakum, hari Jumaat ni datang nak bawa hidayah, petunjuk bagi kamu. Adallan nas, seburuk-buruk manusia, Nabi kata, man kana qablakum, sebelum kedatangan aku, dia pertahankan dia hak dia. Orang Yahudi dengan hari Sabtu, orang Nasrani dengan hari Ahad. Maka Nabi kata ada hari kita, ada hari kita. Nampak tak? Nak kita pasal kita tahu sebaik-baik hari Jumaat. Abdullah bin Abbas bila semayang Jumaat, bila dia dengar khutbah Nabi, Nabi bagi tahu berkenaan dengan kelebihan Jumaat. Abdullah bin Abbas akan duduk dalam masjid, tak keluar daripada masjid, bermohon. Kita tahu satu doa yang paling mustajab hari Jumaat, betul tak? Ada mengatakan selepas pada Jumaat, ada mengatakan lepas asar. Dia duduk lepas asar, dia takkan keluar daripada masjid, dekat nak maghrib baru dia keluar. Abdullah bin Abbas menangis yang terresak-resak. Bayangkan umur dia, ya Allah ya Tuhan, masa Nabi meninggal umur dia 13 tahun. 13 tahun. Nabi kata, mai aku nak doa dekat hang, biar mata hang celik. Dia kata, ya Rasulullah, tak payah, biarlah aku buta. Dia dalam keadaan celik, dia menangis, takut dengan azab Allah, takut hari Jumaat dia tak dapat, menangis sampai buta mata Abdullah bin Abbas, buta mata dia. Nabi nak doakan dia, nak bagi celik dia. Dia kata, tak mau Rasulullah, biar aku buta sekarang, aku celik di hari akhirat, aku nak tengok Allah. Abdullah bin Abbas kelebihan ni banyak, di kelebihan banyak, subhanallahul azim. Mudah-mudahan benda baik ni kita dapat. Mudah-mudahan baik ni kita dapat. Dan pada pasal tu, bila kita jadi imam, kita ikhtiarlah. Kita percantikkan diri kita, termasuk khutbah. Kita pun khutbah pun kita tahu Jumaat orang kerja, maka khutbah kita pun kena cepatlah. Disunatkan apa? Disunatkan imam baca panjang, khutbah pendek, itu sunnah. Tapi kebanyakannya orang Arab baca pendek, khutbah panjang. Sebab orang Arab, suasana orang Arab, you don't have tissue, okay, never mind, tak apa. Okay, di bumi Arab, ustaz duduk di bumi Arab, di Baghdad kita diharamkan buat kuliah. Sebarang kuliah maghrib, kuliah apa tak ada. Ustaz duduk di Baghdad, tak ada apa kuliah, tak boleh. Pasal sana banyak puak, Syiah ada, Kurdi ada. Maka kerajaan ni kata, jangan siapa-siapa buat kuliah. Bila buat kuliah, takut Syiah kata kat Sunni, Sunni kata kat Syiah. So better jangan buat kuliah. Pasal tu kalau orang Arab jahil ni, kita kena maafkan dia. Kita maafkan dia. Dia kuliah tak sehebat macam kita. Tanya bagi orang Arab yang main di kuliah, dia main kuliah-kuliah kita, dia tengok kita, dia heran. Setiap malam masjid hampa hidup. Dahsyat nampak dah.